Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Okey. Tuan-tuan ya, tengok sini. Ini masih jumlah fa'ilah lagi. Kalau mau kita panjang, hari ni jumlah fa'ilah saja. Ismiyah mungkin tak. Okey, tuan-tuan ni. Ni. In na fatah na laka fathan Nah, tuan-tuan boleh buka surah Al-Fatah sekarang, tengok sama-sama kita. Okey. Tuan-tuan jangan lupa ya. Bila di sini inna ni maknanya asal dia in campur dengan nahnu. Betul tak? Betul tak? Betul ya? Inna. Mana asal dia? Innana. Inna. Sesungguhnya kami. Bila ayat ini, bila ada innana di depan ni, ini ayat dia kata ayat taukid. Menguatkan. Jadi bila nahnu ni duduk di depan, tapi dah dicantum jadi inna, maksudnya sesungguhnya kami, maka dengar sendiri ini nama ayat isim. Ayat isim. Sebab nahnu tu isim. Okey? Boleh tak? Isim. Isim ya? Isim. Okey? Tuan-tuan tengok dulu. Saya ambil ni, masa ini dah di schedule dalam kita punya jadual. Tuan-tuan tengoklah, faham tak faham pun tengoklah. Siapa makan nasi lemak tadi? Makan tak? Nampak segar belakang. Saya makan nasi lemak, tidur. Okey, fatahna. Okey, setakat ni stop ya. Tuan tengok. Ni. Okey, tengok dia. Tengok ni. Fatahna. Fatahna ni fatah fa'il, betul tak? Betul tak? Asal dia fataha campur dengan nahnu. Boleh? Setuju semua? Jadi bila, jangan peduli ni. Jangan tengok ni. Ya, jangan tengok. Ni sembunyi kan. Jangan tengok ni. Tutup. Jangan tengok. Tak ada kain ke? Okey. Pasal dia duduk tengok tu kacau. Kita nak tengok betul-betul keindahan Al-Quran. Ya, nak tunjuk kepada tuan-tuan rahsia Al-Quran. Keindahan Al-Quran. So kita tutup ni. Nampak ni pula. Ni ya. Okey, tutup. Kita nak kaji fatahna, maknanya fatahah campur dengan nahnu. Setuju? Bila fatahah fa'il, nahnu ni jadi fa'il, betul tak? Betul tak? Fa'il. Jadi fa'il. Bila fa'il, kita kata dia ni jadi subjek, betul tak? Okey. Kami, subjek tu kami buka. Siapa dia kami? Always ingat Allah. Allah pakai juga nama dia kami. Okey. Laka tuan la ni jar, betul tak? Betul tak? La kan? Huruf jar kan? Huruf jar satu huruf. Okey. Ka ni asal dia anta, betul tak? Domain bersambung. Okey? Domain bersambung duduk tepat baris bawah sebab jadi majrur. Betul? Okey, laka majrur. Kalau perempuan laki. Okey, majrur. Jadi di sini kita kata jar majrur. Jar majrur ni jabatan apa? Bawah sekali. Kalau sebut bawah sekali pun tak apa dah. Jabatan tata bahasa. Just tata bahasa. Tata bahasa. Kalau tak ada ini pun boleh. Kami keterangan tata bahasa. Keterangan je, keterangan. Keterangan ya? Betul doktor, keterangan.
dia panggil majrur. Jar majrur. Okey. Okey. Terangan ya. Okey. Fathan. Ni tuan-tuan, fathah ni. Fathah ni bila isim ini, okey ni, look at this. Bila isim ni, oh tuan-tuan, ini high class punya lesson. Really high class punya lesson. Bila isim ini, dia ni isim sebab dia datang dari fathah. Correct or not? Correct or not? Dan dia ni isim sebab ada tanwin. Correct or not? Okay. Just say yes. Yes. Okay. Dan dia ni isim datang dari fathah. Correct or not? Correct? Bila isim datang daripada fi'il yang sama, jadi isim sini, jadi dia ni namanya maf'ul mutlak. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Ingat. Tak kuat ingat. Kalau maf'ul mutlak, dia hanya jadi keterangan. Jadi keterangan. Okey. Kita tengok lagi. Mubina ni dua-dua isim. Bila dua isim, sama gaya, sama baris dan sebagainya, ejaan pun tak jauh beza, sama-sama tak ada alif lam, maka kita kata dia ni jadi tabi'. Betul tak? Betul tak tabi'? Kalau tabi', dia hanya baru sastra. Betul tak? Tata bahasa. Betul tak? Betul tak? Tata bahasa. Okey tuan-tuan. Jadi ayat ini yang paling penting sekali dalam ayat ini fa'il dia. Fa'il tu, siapa dia fa'il tu? Allah. Yang paling penting sekali, Allah yang membuka bagi engkau wahai Muhammad segala pembukaan yang nyata. Pembukaan ni artinya yang tadilah yang kita kata fa'alhamaha fujuraha tu. Allah beri tu rezeki, barakah tu Allah beri, bukan kita. Ada ramai orang berusaha tapi tak dapat. Tapi ini Allah dapat. Jadi ini ayat fa'iliyah. Betul tak? Betul tak ayat fa'iliyah? Betul tak? Cakaplah betul. Betul ayat fa'iliyah. Betul. Oleh kerana ayat fa'iliyah ini dia ada sebelum tu yang saya padam ni, inna ni isim. Ini isim. Bila ingat, bila dia asal dia nahnu, betul tak? Bila nahnu duduk dulu isim, tapi nahnu ni dah ditambah dengan in. In tu maknanya memperkuatkan nahnu ni, sesungguhnya kami. Jadi ini jadi mubtada. Ingat tak? Saya kata dulu, nahnu jadi mubtada, ingat tak? Bila domain ada depan mubtada, tapi domain ni domain yang diperkukuhkan, yang dikuatkan. Jadi sesungguhnya kami, di mana khabar dia? Di mana berita dia kalau dah ini mubtada? All those things adalah khabar. Kalau anda boleh faham begini Al-Quran, hebat. Mana khabar kepada inna ni, mana cerita dia, sesungguhnya kamilah yang telah membuka bagi engkau wahai Muhammad segala keberkatan, kemenangan yang sangat nyata. Ini buka dalam surah Al-Fatah. Tengok apa sebab turun ayat ni. Kemungkinan juga dengan sebab perang, satu kemenangan yang Nabi dapat dalam satu peperangan. Jadi ayat Quran, inna tak subjek, nahnu subjek. Nahnu subjek. Nahnu ni dia taruh inna kuat lagi. Kalau dia taruh kana kurang kuat. Kalau dia taruh nahnu saja tak kuat. Tapi dia taruh inna lagi kuat. Lagi kuat. Nampak tak? Okey, jadi tuan-tuan, ini baru satu surah Al-Fatah ayat pertama. Jadi macam itulah. Okey. Jadi bila kita kata inna, ayat ini dimulai dengan nahnu. Inna campur nahnu. Kalau inna campur dengan nahnu. Kalau inna, in campur dengan na. Ini ismiyah pasal ada nahnu. Ayat jumlah tu ayat tadi Ustaz. Okey. Kalau nak baca ayat ni, saya kata ini semuanya adalah khabar inna. The whole this khabar inna. Tapi bila kita nak baca, the total of fa'il, jar majrur, maf'ul mutlaq,
Wa tabi' duduk tepat baris depan, iaitu khabar kepada nahnu. Hold in lah. Ya. Ya. Bukan fi'liyah. Tapi ini adalah ayat isim. Tapi ayat isim ada dua bahagian. Satu mubtada, ingat tak? Ingat tak satu? Ayat isim. Dan satu khabar. Jadi bila isim duduk depan ni, mubtada. Mubtada. Tapi mana khabarnya? Khabarnya yang belakang dia. The whole thing ni adalah khabar. Tengok dalam khabar ada apa kan? Okey, tuan-tuan boleh salin, boleh rehat dan boleh berfikir. Ya, saya beri peluang 2-3 minit untuk berehat dan berfikir, tengok. Tak faham tanya ustaz. Okey. Dalam ayat ni, ayat isim. Bila ayat isim, tuan-tuan, kita tengok isim yang duduk dalam ruangan mubtada ni adalah nahnu. Jadi tuan-tuan, inna tu tuan-tuan sebenarnya dia jadi nahnu jadi isim inna. Okey. Isim inna subjek tak? Cuba tengok. Subjek. Tapi subjek dia lebih kuat lagi daripada mubtada dan fa'il. Tapi ranking kan? Ranking pada mubtada tu. A dengan E tu adakah di kekuatannya lain? Ada kekuatan dia. Tapi itu ahli tafsir boleh menceritakan kekuatan dia mengikut ayat dia. Macam alhamdu tu. Kalau dia nak kata kuat lagi, dia kata innal hamdalillah kan. Tapi dia tak kata innal hamda, dia kata alhamdu saja sebab alhamdu tu dah kuat dah. Alhamdu tu al tu meaning all. Jadi ahli tafsir ni kerja ahli tafsir. Bukan kerja kita dah, ahli tafsir lah. Cuma kita boleh kata bila inna ni kuat. Inna ni kuat. Inna ni mana asal dia innana. In campur nahnu. Inna campur dengan nahnu. Maknanya mubtada tu lebih kuat daripada kata isim inna, isim kana. Tengok keadaan. Ada masanya. Ada masanya. Ya, keadaan. Jadi kalau ahli tafsir yang betul-betul muktabar, dia boleh nyatakan. Dia boleh nyatakan kenapa ini kuat. Kenapa ini kuat? Sebab banyak inna dalam Quran. Inna a'tayna pun sama juga. Okey. Okey, anda nampak dah ni saya analisa ayat isim. Dalam ayat isim ada mubtada, ada khabar. Ingat, khabar dia boleh jadi fa'il, boleh jadi fa'il, boleh jadi jar majrur, boleh jadi maf'ul mutlaq, boleh jadi tabi'. Dan campur semua dia jadi khabar. Okey? Okey. Tak ada. Mujan tu tak ada. Dalam mujan ni ada doktor. Mu'jam saya ada. Sebab tu mu'jam yang saya ada ni tak boleh masuk dalam telefon, berat sangat. Ini pun dah berat dah ni, dia tak boleh pakai lain dah. Ini dah tak boleh masuk dalam dah. Dia kena masuk yang lain saja. Surah Al-Fatah surah apa dia? Al-Fatah 48. Tuan-tuan sabarlah ya, tuan-tuan jangan lari nak dapat dah ni. Okey. Ni. Inna fatahna ni. Inna. Apa tak? Ni yang akhir sekali dia jadi isim inna, apa tak? Isim inna kan? Ni saya tanya, inna haraf taukid. Haraf taukid ni haraf menjadikan isim kuat. Ya? Penegasan. Tegas, mana tak ada lagi selepas inna, tak ada. Inna tu sesungguhnya. Memang dah tinggi sangat dah. Tak ada lagi dah tu. Jadi na ni dhamir muttasil fi mahalli mabni ala sukun, ni dhamir muttasil dari nahnu. Okey? Asal dia in campur nahnu. Fi mahalli nasbin isim inna. Betul tak? Jadi na ni duduk tempat nasab jadi isim inna. Jadi kalau isim inna jadi subjek. Betul doktor? Okey. Fatahna fi'il madi. Okey? Wal jumlatu fi mahalli raf'in khabar inna. Betul tak? Ni jumlah ni khabar inna. Khabar inna. Tu khabar inna ya. Tapi tadi saya kata
khabar inna tu daripada campur daripada ini, tengok ni, campur ini, campur ini, campur ini. Okey. Jadi di sini apa guna ini pada khabar inna? Apa guna ini? Lakan ni. Ini adalah keterangan. Ya, betul? Keterangan ya? Keterangan. Okey. Apa guna ini kepada khabar inna? Ini keterangan juga. Apa guna ini pada khabar inna? Ini adalah tata bahasa, tabi'. Jadi laka ni adalah jar majrur. Ya. Tiga perkataan ni digunakan untuk nak mengeksplainkan tentang about fatahna. Dia fatahna, dia buka apa? Dia buka adalah satu pembukaan yang nyata. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Tapi yang pentingnya, dia buka. Itu maksudnya. Kalau tuan-tuan faham Quran macam tu, hebatnya. Kita tak boleh faham Quran kalau tak tahu jabatan-jabatan tu. Kalau tak tahu isim inna, isim kana, tak boleh. Jadi yang penting di sini, siapa dia? Yang penting sini dalam ayat, na. Siapa dia na? Allah. Okey? Sekarang saya nak pergi kepada ayat isim. Boleh? Isim. Saya dah tengok-tengok gaya macam ni, saya kena buat ayat isim 10 kali lagi. Buat macam ni 10 kali lagi. Tuan-tuan jangan boring datang. Supaya tuan-tuan mari, jangan boring. Sebab bila saya buat macam ni besok, tuan-tuan puan, bila saya buat macam ni, tuan-tuan tahu tak apa sebab? Tuan-tuan dah tahu dah semua keterangan, tahu dah semua peranan maf'ul bih, semua tahu semua dalam Quran, kenal semua sekali. Barulah saya kembali asal, kembali pada hari pertama. Apa dia fa'il? Fa'il ada berapa bab? Fa'il ada berapa fa'il, fa'ala balik. Lepas tu macam mana nak tambah lam, nak tambah nafa, nak tambah naf, semua sekali. Itu kita mula balik kemudian untuk kukuhkan. Sekarang ni kenal dah. Nak tahu fa'il senang je. Fa'il dia bukan isim, bukan haraf. Dalam buku Inggeris, nak tahu haraf senang saja. Dia bukan isim, dia bukan fa'il. Itu jawapan dalam buku. Dalam buku yang tuan-tuan baca nanti. Okey, tengok ni ya. Tengok ni ya. Okey. Sekarang tuan-tuan faham tak apa tu ni yang mufidah ni? Yang tidak faham tak? Yang mufidah ni dia bila duduk pada ayat isim dan juga pada ayat fa'il. Ini tengok ni yang jar majrur, yang tidak mufidah. Ini yang tidak mufidah, semua duduk di belakang fa'il. Tujuannya nak jadi value added kepada fa'il. Tapi yang asasnya yang ini dengan yang ini. Ini asas. Ini asas ya. Ini value added. Bila jabatan keterangan, jabatan tata bahasa, value added. Just saja value added. Okey, Cuma tuan-tuan kena tengok dalam ayat. Yang mana dulu di antara jar majrur dengan mutlak dengan tabi'? Tengok yang mana dulu. Kalau jar majrur dulu, ini yang utama. Kalau maf'ul mutlak second, ini yang kedua. Kalau mubina yang ketiga, ini yang third. Mana ini yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Sometimes ini dulu. Ini dulu duduk sini. Ini kemudian. Itu beza dia. Itu dia kelebihan dia. Okey, macam bismillah ni. Bismi ni haraf. Ismi ni jar majrur. Ini mudhafun ilaih. Okey, mudhafun ilaih. Ini tabi'. Ini tabi'. Tengok ni. Ini tabi' yang kedua, duduk lepas tabi' pertama. Ini tabi' yang pertama, duduk selepas mudhafun ilaih. Ini susunan dia. Jadi tuan-tuan, susunan ni lah nama dia saraf. Dia menyusun jar majrur duduk dulu. Mudhaf ilaih kemudian. Tabi' duduk yang kemudian lagi. Tabi' kedua duduk kemudian lagi. Ini makna dia saraf. Ini nama dia saraf. Dia menyusunkan kalimah-kalimah tu, dia menyusunkan. Okey, nahunya di mana? Bila ada B menjadikan ismi baris bawah. Itu nahu. Sebab nahu ni makna dia direct. Direct from left to right. Dia akan melibatkan perubahan baris. Allah ni kenapa baris bawah?
Allah ni bagi bawah sebab dia dia ikut mi. Okey, sebab mi ni mudhaf, dia ni mesti mudhafun ilaih. Sebab dia jadi mudhafun ilaih, dia mesti baris bawah macam ni. Kan? Allah jadi bagi bawah sebab duduk selepas isim. Isim tu nama siapa? Nama Allah. Rasul siapa? Rasul Allah. Sebab tuan punya rasul tu mesti duduk yang nombor 2 dan mesti bagi bawah. Okey? Okey. Sama juga dengan ni. Ar-Rahman ni dia jadi tabi'. Bila dia jadi tabi' kepada siapa? Dia bukan tabi' kepada ismi. Dia tabi' kepada Allah. Sebab sifat pemurah tu bukan ismi tapi Allah. Maka dia jadi tabi' kepada Allah. Bila jadi tabi' kepada Allah, dia mesti baris bawah. Dan tabi' ni dia hanya ikut yang paling dekat. Dia tak boleh ikut yang jauh. Dia tak boleh ikut yang jauh walaupun jauh baris bawah. Jadi tabi' ni paling dekat. Tabi' 1. Tabi' 2 ni dia dekat dengan tabi' 1 duduk. Dia tak boleh duduk jauh. Dekat. Dia tak boleh selang-seli kat lain tak boleh. Dekat-dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pemurah lagi mengasihani. Itu tabi'. Jadi tahu tak kita dalam bismillah ni ada berapa spotted. Spotted tu maknanya point yang boleh kita jadikan perbincangan. Yang pertama jar majrur, point. Yang kedua, yang pertama jar, yang kedua majrur, yang ketiga tabi', yang keempat tabi' kedua. Ada 4. Ada berapa ni? Ada berapa agent yang mengubahkan baris? Jar 1. Yes, mudhafun ilaih. Ada berapa agent sini? Ada berapa agent yang menjadikan baris itu berubah? Ismi diubah oleh agent bismillah. Boleh? Setuju? Iaitu haraf. Allah diubah oleh kata nama yang kedudukan dia mudhafun ilaih. Setuju? Ar-Rahman diubah oleh Allah sebab nama dia tabi'. Ar-Rahim diubah oleh sama-sama dia, nama dia tabi' yang pertama. Jadi dari segi hukum nahwu, perkataan sebelum mengubah selepas. Perkataan sini mengubah yang akan datang. Ini mengubah ini lagi, ini mengubah ini lagi. Jadi itulah dia nahwu. Ismi dia jadi mudah kepada Allah. Dia mudah kepada Allah. Ya. Sama. Dia dua jawatan. Dia nama dia mudhaf tapi gelaran dia majrur. Ini majrur, ini majrur, ini majrur, ini majrur. Kan? Saya beritahu dulu, isim dalam Quran ada 3 sebab saja dia bagi bawah. Okey? Ini nak faham dah ni. Okey. Ini nak faham dah ni. Ini isim bagi bawah tak? Sebab ada huruf jar. Ini isim bagi bawah tak? Sebab jadi mudhafun ilaih. Sebab kedua. Ini isim bagi bawah tak? Sebab jadi tabi'. Jadi 3-3 sudah ada di sini. Mana-mana isim bagi bawah, 3-3 sudah ada di bismillah. Sebab dia 3 saja. Not more than 3. Nampak tak tu? Tinggallah isim mansub, tinggallah isim marfu'. Aduh. Nampak tak tu? Hei, nak nampak dah ni. Nampak dah ni. Nampak dah ni. Nak nampak dah ni. Betul. Nak nampak dah ni. Betul tuan. Tunggu lagi sikit lagi tunggu. Nampak dah ni. Sebab ini rahsia Allah. Tuan-tuan, papaitan kecil besar pun sama je. Ada tempat lain ada papaitan kecil sangat Ustaz. Tempat yang besar pun tak faham juga. Ini 3 papaitan ada. Aduh. Saya kalau tuan boleh faham ni, seronok saya. Okey tuan. Tuan mesti jangan lupa. Dalam Quran kita concentrate on isim. Isim kan? Isim. Tengok ayat ni, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Liyaghfira fa'il. Tu? Fa'il. Li tu mana akan. Ya tu dia akan mengampunkan bagi engkau. Ini fa'il, jar wa majrur. Betul tak? Dah sampai dah rukun dia? Allah fa'il,
maf'ulun bi. Taqaddama fa'il madi. Dalam ni ada fa'il iaitu huwa, min jar, zambi majrur, ka mudhafun ilaih. Tak ada lagi istilah keluar daripada tu, tak ada lagi. Tak adalah yang nama pada lebih-lebih pun jar, majrur, mudhafun ilaih, ya. Isim kana, khabar inna, khabar kana, fa'il, maf'ul, yang 23 tu yang kita dah belajar tu kan. Itu je. Daripada 23 tu dia turn tu jabatan, 5 jabatan. Itu je. Okey. Ni wow. Ma manafi, ma isbat, akhara fa'il madi, waw wa ataf. Ni fa'il mudhari', fa'il, ini maf'ulun bi, mudhafun ilaih. Itu cuba dengar bunyi-bunyi tu. Jar wa majrur, waw ataf. Blok dah. Orang tengah gaduh ni dia kacau. Okey. Okey. Wa ataf, fa'il, maf'ulun bi, maf'ulun sani, tabi'. Ada tak dengar benda lain? Tak ada kan? Tabi', maf'ul, lebih-lebih pun maf'ul sani, maf'ul kedua, maf'ul ketiga, ataupun tabi' dua, tabi' tiga. Tak ada lain benda lain benda tu. Itu je tuan-tuan yang tuan-tuan nak tahu sekarang ni. Wa yansuraka wa ataf, yansuru fa'il mudhari', fa'il dalam tu, kaf maf'ulun bi, Allah fa'il, nasran maf'ul mutlaq, aziza tabi'. Tengok benda yang sama je. Bila benda tu dengar yang sama saja, tuan-tuan tak perlu risau. 23 saja di bawah 5 jabatan. 23 di bawah 5 jabatan. Jar majrur ada 18. Itu je yang saya nak kena beri dengan tuan-tuan. Sehingga tuan-tuan mahir. Okey? La ni la ma'iyah. Tengok dulu. La amri. La tu. La ta'lil. Sama je. Ta'lil tu maknanya supaya. Ta'lil tu maknanya sebab. Sebab ya. Tengok. Bari atas. Li dengan bukan li yaghfirah. Memang li, bukan li huruf jar. Huruf jar tak berada pada fa'il. Dia pada isim saja. Wadak. Okey tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan jangan lupa ayat fa'iliyah. Ingat lupa tak mengapa. Yang penting tuan-tuan ada dalam kelas ni. Ingat lupa tak mengapa. Sekarang ni saya nak terang ayat ismiyah. Ayat ismiyah. Okey. Ayat ismiyah Okey. Okey. Setuju ni? Ayat ismiyah kena rehat dulu. Nanti kita buka Quran nanti tuan-tuan kena sebut zaraf, jar majrur, tabi', itu kena sebut tu. Ayat ismiyah. Okey. Ayat ismiyah dia mesti mula dengan isim. Ya, mula dengan isim. Ya. Kita ambil contoh yang paling mudah sekali, Allah. Yang kita selalu guna dalam Quran, Allah. Bila Allah di depan, maka dia jadi mubtada. Ya. Allah. Ya, Allah. Kadang-kadang dia tak pakai Allah, dia pakai huwa. Huwa ni maknanya dia Allah. Jadi bila isim depan duduk dulu, dia jadi mubtada. Betul tak? Ya. Allahu alimun hakimun. Ini mubtada. Ya, tuan-tuan puan. Ini mubtada dan ini khabar. Dua-dua isim. Ingat, mubtada bukan fi'il. Mesti isim. Okey.
Huwa Allah. Senang je. Dia adalah Allah. Dia mubtada, Allah isim. Very simple, very mudah kan? Huwa Allah. Okey. Okey. Huwa Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Huwa mubtada, khabarnya banyak panjang sampai satu muka surat. Okey. Dalam Quran ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal malikul wal hayyul qayyum mullazi, sampai akhir dia punya khabar dia. Panjang tak khabar dia, tapi mubtada dia Allah aja. Okey, itu contoh ya, tak ada khabar. Okey, khabar. Okey, okey. Okey. Okey, tuan tengok tu. Okey. Allah, ini khabar, ini khabar, ini khabar, ini khabar kan? Okey. Tuan salin contoh khabar ya. Cari contoh khabar. Jadi kalau tuan tengok dalam Quran mubtada, dia mesti ada khabar lepas tu. Ya, mesti ada khabar lepas tu. Okey. Okey, tuan-tuan. Dah siap dah? Okey. Okey. Okey, tengok ni. Ini jadi mubtada. Bila mubtada dia jadi subjek, betul tak? Bila jadi khabar dia jadi predicate, betul tak? Okey. Salin satu Okey, tuan. Kita lihat pula Allahu alimun hakim ni mubtada khabar. Dan kebetulan mubtada itu subjek. Mana yang penting dalam ayat ni? Allah. Kadang-kadang Allah ni dia nak naikkan darjat Allah. Darjat dia ni tinggi sikit statement tu. Dia tambahkan Dia tambah. Ada tak jumpa wakan Allah? Banyak kan? Bila dia tambah kana, dan bila dia tambah kana, ni kana ni, kana, dia tambah kana. Dia akan tambah kana di sini. Kana Allah hu. Allah ni bukan jadi mubtada lagi. Allah ni jadi isim kana. Bila isim kana, dia tetap jadi subjek. Jangan kata dia jadi mubtada, dia jadi subjek. Okey? Bila Allah saja, dia mubtada. Okey, dia mubtada dan mubtada pun subjek, betul tak? Itu prinsip dia. Setiap mubtada tu subjek. Okey. Dan setiap isim kana mesti subjek. Sebab isim kana asal dia mubtada. Tapi mubtada yang dah dikuatkan. Okey. Jadi alimun khabir predicate. Okey. Alimun khabirun dua-dua predicate. Tapi hakimun jadi baik. Jadi di sini predicate dia cantik sebab ada tamek. Predicate dia ditambah value added pada tabek. Okey doktor? Kalau dia tak nak tabek boleh doktor, dia buat ni Allahu alimun cukup. Tengok endahnya bahasa Allah. Dia tambah tabek pula. Jadi tabek ni tabek ni baru tata bahasa kan? Mana tak ada mudah. Bukan alimun ni mudhafun ilaih bagi bawah, jangan lupa. Sifat dia bagi bawah. Ini alimun ni dia jadi khabar kepada Allah. Allah itu adalah Maha mengetahui. Tapi bukan mengetahui saja tapi bijak. Dari segi hukum hakim ni jadi tabi'. Tapi alim ni jadi predicate. Jadi predicate di sini dia cantikkan dengan tabi' lagi. Okey?
Predikat tu dinilaikan tinggi dengan apa tu, di sini mubtada dia tambah kana, dia jadi isim, nama dia isim kana. Nama dia isim kana. Ini nama dia mubtada. Isim kana bila jadi tambah kana jadi isim kana, dia jadi predikat. Tapi jangan kata dia mubtada, dia jadi predikat. Subjek. Jadi subjek. Ya. Jadi dalam ayat ni ini lebih berat pada Allah. Okey. Jadi di sini sudah jadi aliman, hakimah. Ini tuan-tuan, ini nama khabar kana. Jangan kata khabar mubtada lagi. Khabar kana doktor. Tapi ini bukan jadi ini tetap jadi tabi'. Jadi khabar kana ditambah nilai dengan tabi'. Endah tak? Okey, itu maksud dia. Inilah yang kita nak faham dalam Al-Quran. Inilah yang kita nak faham. Okey, now jadi ayat isim ni dia punya rukun ada dua saja. Satu mubtada, satu khabar. Bila tambah kana, dia bukan lagi jadi mubtada, tapi dia masih ayat isim. Okey? Sebab bila tambah kana, dia jadi ayat itu 50% degree dia. Tinggi. Nak degreekan tinggi ayat tu. Tuhan nak degreekan. Mungkin ayat ini Tuhan nak kata kepada orang yang kurang kuat imannya. Wa kamu tahu tak? Kan Allah. Bila dia pakai kana, sebelum tu mesti ada keingkaran. Kalau dia kata Allah, tak ada ingkar sebelum tu. Kalau dia wakana ni, sebab akan ni selalu penutup, ayat penutup. Wakan Allah adalah Allah itu Maha mengetahui. Kau jagalah, kau waspadalah. Okey. Bila dia tambah inna, Puan Latifah, inna ni maknanya sesungguh. Ayat itu jadi 75% tinggi. Orang yang sangat ingkar. Ada keingkaran berlaku yang berleluasa, menyebabkan Tuhan kata sesungguh-sungguhnya. Jadi di sini Allah kena jadi ha dah. Ya? Innallaha, ini jadi alimun balik. Ini jadi alimun balik, ini jadi hakimun. Innallaha sudah jadi isim inna. Correct or not? Bila jadi isim inna, dia tetap jadi subjek. Tengok subjek dari mubtada, isim kana, isim inna. Nama dia jangan kata mubtada lagi, walaupun dia datang dari same name. Jangan. Kena kata dia isim kana. Yang itu isim inna. Asalnya mubtada. Kalau kata mubtada 25%. Kalau kata isim kana 50%. Kalau ada isim inna 75%. Tinggi lagi. Darjah dia tinggi lagi. Okey? Jadi ini jadi isim inna. Ini jadi khabar kana. Jadi khabar inna. Khabar inna bagi dia sama alimun hakim. Bertukar balik. Jadi balik macam mubtada balik. Jadi khabar balik. Kan? Kan? Okay. Tabi'. Ya, tabi'. Dalam ni ini jadi khabar inna, ini jadi tabi'. Kalau di sini dia kata innallaha alimun hakimun khabirun lagi, katakan tak? Ini jadi tabi' nombor 2. Ini tabi' 1. Okey? Jadi dia punya spotted dia punya tajuk dia, tajuk hukum dia tak lagi dari tabi', ya, tak lagi dari fa'il, tak lagi dari isim inna, isim kana. Ingat, kalau ada isim inna, isim kana, ayat tu khabar mubtada. Kalau jadi fa'il apa semua, ayat tu ayat fa'iliyah. Jangan lupa okey. Jangan lupa. Kalau tuan-tuan boleh mahir ni, ini seronok baca Quran, seronok. Baca Quran, seronok sangat baca Quran. Tapi dalam program saya ni dia beri sebab. Program tuan-tuan tu dia tak ada sebab. Macam saya ni ada sebab mah ni. Ni ada sebab kan, dia cerita dengan detail. Program tuan-tuan yang apa tu, yang web buat tu, dia hanya beritahu je mubtada khabar je kan. Dia tak beritahu bacaan dia sebenarnya. Ni ada bacaan panjang ni. Ni bacaan pada liyaghfirah saja. Jadi tuan-tuan,
Kita belajar nahwu nasara. Untuk mendapat keindahan, kita mesti menguasai setiap perkataan melalui tulisan merah ni. Melalui tulisan merah ni. Itu maksudnya. Kita melalui dia. Li yaghfira. Di sini ada dua perkataan. Li satu, yaghfira satu. Dan dalam li yaghfira ni sebenarnya ada orang. Ada fa'il. Nak kata orang tak boleh lah, pasal ini Allah. Dia akan mengampunkan. Itu ada tiga perkara. Dia akan mengampunkan. La tu akan, yaghfira tu dia. Ghafara tu ampun. Dia akan mengampunkan. Inilah bacaan dia dalam bahasa Arab. Ni dia. Ya? Nak pecah? Baca. Alam. Okey, tengok ni. Alam tu lam ni lah. Lam ni lah lam ni. Dia tak sebut lam, dia sebut alam. Lam. Okey, alam. Suruh baca pula. Aduh. Bagus nombor ni. Ni. Kalau kita nak baca dalam bahasa Melayu senang je. Lam itu, ni lam ni ya. Haraf ta'lil. Haraf ta'lil tu haraf sebab. Ta'lil tu mana sebab? Sebab. Wanas bin dan menasabkan fi'il. Okey, setuju? Nasab tak? Nasab. Wa yaghfiru, ini yaghfiru. Yaghfiru ni fi'il mudhari'. Betul tak? Baris atas, betul tak? Dan tanda baris atasnya fathah, betul tak? Az-zahirah, betul tak? Az-zahir. Senang kan? Apa mendung? Nak baca apa lagi? Nak baca ni pula. Ni. Tuan-tuan, bila kita minat ni, seronok tuan. Ni, okey. Ni. La, okey, tengok la. Cuba baca. Sebelum saya ajar baca la. Haraf jar. Baca dia. Mabni alal kalau kata sukun tak arah lah tu. Mabni alal fathi. Okey. Haraf jar tak? Okey. Ni ka. Baca ka. Ka. Baca ya. Dame. Anta, betul. Itu baik lagi. Dome bersambung ke berpisah? Bersambung. Ingat, dome baris tetap ke baris berubah? Tetap. Tetap atas apa? Atas baris atas. Bila dia duduk lepas huruf jar, dia jadi apa? Dia jadi majrur. Tengok jawapan ni betul tak? Nak tengok tak betul tak? Ada tak tengok? Di sini dia baca majrur. Kita baca lagi baik pada dia. Dia buat jar majrur je. Ja tu la, ka tu majrur. Tapi sebenarnya bacaan dia ka, dome bersambung, tetap berbaris atas. Asalnya anta, tetapi dia mabni alal fathi dan dia duduk tepat majrur. Itu bacaan asalnya. Tapi ini pendek. Mana kita panjang pada dia baca. Itu tak tahulah dia. Dia malam, wallahu alam. Bukan, kalau dia buat panjang, tak muat letak ni. Tak muat letak Quran tebal. Maksudnya tebal Quran yang dia nak buat ni. Tebal. Yang pertama. Lakan ni. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan. Lakan ni dengan lakan ni sama tak dia punya bacaan dia? Sama tak? Sama. Tak sama? Sama. Sama? 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 Jar majrur. Tengok lagi sekali. Sama tak? Dia mati tak berubah. Sama tu. Okey. Ini jar majrur tak? Jar majrur tak? Okey. Sama tak agaknya? Sama. Sama tu. Alaika sama ke? Alaika. Sama tak ya? Okey. Ini
Sama tak dengan ni? Tengok ni ni tak sama. Sebab ini dia dah berpisah. Haraf jar. Betul tak? Ini panjang sikit. Zambika tu, ni Zambika ni dia kata isim majrur. Tuan tengok, majrur balik bawah tau. Majrur dan tanda jarnya kasrah yang nampak. Nampak tak? Ni, nampak tak kasrah? Okey. Dan kaf. Kaf mana? Kaf ni. Kaf depan ni. Dan kaf domir, betul tak domir? Muttasil betul tak? Mabni betul tak? Al-Fatih betul tak? Fi mahali betul tak? Jarin mudhafun fi mahali ni duduk tempat. Duduk tempat mudhafun ilaih. Fi mahali. Tuan-tuan faham tak maksud ni fi mahali ni? Kalau tuan-tuan tak faham pun saya tak marah, sebab saya faham baru pada umur 40-an baru saya faham. Jadi tuan-tuan faham umur 60-an baguslah. Maknanya cepat. Patutnya bagi bawah. Tengok. Tengok. Ada siapa tak faham lagi? Malu. Saya umur 41 pun faham. Betul. Mudah je. Makna lambat saya faham tu. Di pondok tak faham langsung. Tok Guru kata fi mahali. Tak tahu. Tok Guru pun tak faham juga. Sebagai contoh ya. Okey. Sebagai contoh. Jangan marah saya. Betul. Satu lagi yang saya tak faham, yang lambat faham, dia kata ni. Yang saya lambat faham, dia kata apa? La mahalla laha minal i'rab. La mahalla. Tak ada tempat dalam i'rab. Okey, tuan-tuan. Okey, tuan. Minallah. Okey, cuba baca minallah. Bukan baca tu, terjemah. Baca. Min huruf jar mabni al-fathi. Okey, jar, kata jar lah kan. Dalam Quran ni kata ni jar, betul tak? Ini betul. Okey, cuba baca Allah. Kenapa takut? Okey. Okey, Allah isim berbaris bawah. Berbaris bawah tu maksud apa? Majrur lah. Allah isim majrur dengan tanda kasrah sebab ada huruf jar. Ini isim majrur. Okey. Allah ni dalam nahu di consider laki perempuan. Allah tak laki perempuan ya, tapi dia gunakan dhamir laki-laki. Kalau saya kata Allah ni adalah nak buat Allah ni, saya kena sebut minhu, betul tak? Betul tak minhu? Betul. Okey, cuba baca hu. Hu bukan isim lagi. Dhamir. Dhamir semburu bersambung. Muttasil. Tetap. Semburu tetap, dia dhamir tetap. Tetap berbaris depan, duduk, tepat, majrur. Kerana ada huruf jar. Itu maksudnya duduk tepat majrur. Baru ni. Oh, itu baru tu. Betul. Baris bawah. Patut dia baris bawah. Tapi dia tak boleh baris bawah sebab dia tetap. Semua dhamir tetap. Semua mana? Sebab dia asal dia ni wa. Tak. Bila taruh min jadi min hu. Jadi bacaan dia dalam bahasa Arab walha dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli majrur li'annahu jar wa majrur. Boleh tak? Kalau nampak tu memang seronok belajar.
Jadi dalam Quran tuan-tuan nak kenal jar wa majrur, nak kenal isim fa'il, nak kenal marfu'. Bila dah kenal tu semua, barulah kita bagi satu buku satu orang. Kita akan go through topik by topik. Buku pertama kita ma huwal fa'il. What is fa'il? Fa'il is a subject in the Quran. It's come after fa'il. Sometimes it is hidden in the fa'il. Sometimes it can be seen in the fa'il. Barulah tuan-tuan faham. Baca sendiri pun boleh. Nampak tak? Hari ni tahu tak apa dia mubtada? Apa dia khabar, tahu tak? Kedudukan dalam Quran jadi apa? Jadi subjek. Okey, itu dah tu. Okey. Jadi tengok ni. Innallaha alimun hakim. Jadi ini subjek mubtada, ini subjek isim kana, ini subjek isim inna. Ini tak boleh tukar sama sekali menjadi subjek. Sebab dia subjek itu adalah penting. Yang ini telah ditingkatkan martabat dia. Yang ini tingkatkan lagi martabat dia. Okey, boleh tak? Okey. Ada lagi satu tingkatan yang 100%. Tuan Haji boleh bagi sikit lagi 100% ni? Nak tak? Bila ada dua ni doktor, bila kana ada dan inna ada. Tuan-tuan abang, bila ada innallaha. Innallaha. Okey. Yang ni aliman ditaruh balik, hakiman ditaruh balik. Diambil yang ni kana. Kana. Ini inna, isim inna, betul tak? Subjek, betul? Okey. Kana ni, dalam kana ni ada orang tahu tak? Ada isim dia, iaitu sesungguhnya Allah itu adalah dia. Dia siapa? Bukan saya, dia. Allah. Jadi di dalam ni doktor, ada huwa doktor. Ada huwa. Huwa ni tersembunyi dalam fa'il. Sebab itu dia beri nama fa'il. Fa'il nasah. Jadi dalam ni ada dua subjek. Satu Allah yang telah ditekankan. Di sini ada lagi satu subjek, tahap dia 50%. Ni. Okey? Nampak tak? Nampak tak? Allah Ta'ala bukan tak boleh buat. Di sini innallaha kanallahu. Betul tak? Kanallahu aliman hakim. Betul tak? Boleh tak? Tapi ayat ni akan jadi repetition. Tak cantik. So dia buang ni sebab dia kata apa guna lagi ada Allah dua kali. Sebab dalam Allah ni, dalam kanan ni sudah ada domir Allah. Jadi di sini dia kata 100%. 100% sebab subjek dua kali. Satu subjek dia zahir isim kana, isim inna. Satu lagi subjek dia tersembunyi dalam kana. Okey? Dia kemuncak tu. Inna mahal Ya. sebenarnya Isim inna. Isim dan inna kan. Ya. Yang dia katakan inna tu bukan ke saya. Tak, itu bukan inna, tak ada inna. Tu jadi Allah lah. Allah. Inna tu dalam tu tak ada saya. Kalau ada saya innani. Kalau ada innana kami. Tapi dalam tu ayat itu inna tu untuk tunjukkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah. Jadi dalam ayat ni penekanan ni Allah. Tuan-tuan bukalah Quran, dia tak lagi daripada dalam satu ni whiteboard ni. Kalau faham konsep dia. Mana baru kita nampak Quran ni mudah sebenarnya. Mula-mula je susah. Okey. Tinggi 100%. Jadi kalau kita nak baca macam ni. Inna harfu taukid ataupun dipanggil harfu naskhin. Ya. Allah isim inna. Dengar saja. Berbari atas. Okey, tanya isim inna, okey. Okey, habis setakat tu, tutup dulu. Ambil kain tutup. Okey, tak nampak Lepas tu dia ni. Kana fa'il nasakh. Okey, fa'il nasakh. Di dalam fa'il ni ada fa'il, iaitu domir mustatir. Domir mustatir, ingat tak minggu lepas saya belajar domir mustatir wujuban. Ingat tak lagi wujuban? Wujuban iaitu huwa, dan dia ada jadi isim
Nah, isimnya tersembunyi. Okey? Aliman, isim tersembunyi ni, isim kana tersembunyi ni jadi subjek. Okey? Tapi isimnya tersembunyi duduk dalam kana. Aliman khabar kana mansub dan dia jadi predicate. Okey? Hakiman tabi'. Boleh? Tabi'. Okey, tabi'. Jadi jumlah kana, tengok sini, isim kana, khabar kana dan tabi', the whole thing menjadi khabar in. Nah, kuat tak khabar innah? Khabar innah kuat tak? Kuat khabar dia sebab ada kana semua dalam tu. Jadi bila khabar innah kuat, dia nak sama kuat dengan in nallaha. Itu dia. Tak apa kalau berkelabu mata, minggu depan kita cerahkan lagi. Saya nak tuan-tuan puan mahir semua subjek-subjek ni dengan predikat, dengan baik dan sebagainya, maka insya-Allah kita dapat. Ya. Barulah kita pergi kepada isim-isim, ada mubtada, ada kita pergi isim mufrad, musanna, jamak taksir, kita pergi balik kepada tu. Dan buku tu saya dah siap dah. Dalam proses buku tu. Buku-buku ni saya tak nak bagi lagi, takut tuan-tuan mabuk buku. Bila mabuk buku tak faham konsep. Saya rasa konsep dia paling-paling kurang pun dalam 20 hingga 30 kali. Ini masih konsep lagi. Konsep dia bila jumpa ayat ada dua, ayat isim dan ayat fa'il. Satu lagi ayat yang bukan ayat. Okey. Jadi tuan-tuan, ayat yang bukan ayat ni dia duduk belakang ni lah. Dia duduk sini, dia duduk sini. Just untuk nak give value kepada ayat-ayat ni. Duduk belakang ni. Ya. Just untuk beautifulize ayat. Dia tak duduk depan, dia duduk ayat ni. Okey. Okey. Kalau dia duduk depan ni, ada juga maknanya yang pentingnya bukan isim inna, isim kana, yang pentingnya yang zarah tu dulu penting. Dia duduk kan. Ada juga dia tak dulu. Banyak juga. Kita akan jumpa kan. Okey, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan terus belajar. Jadi saya punya concentration is on order jabatan in the ayah. Kemudian hari ini kita tak ada bagi apa-apa function dan notion. Minggu depan kita akan keluarkan function daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 6. Wa ulaika muflihun. Kita cari function dia, cari notion dia, dan kita cari sebab turun ayat, kita cari pengajaran ayat, dan lepas tu tuan-tuan akan dapat belajar bagaimana cara menulis tafsir daripada 5 ayat 6 ayat pertama surah Al-Baqarah. Ya, kita akan keluar pengajaran dia, kita akan keluar ayat tu turun di mana, dan kita akan keluar ayat tu ayat apa, Madinah ke Mekah ke. Ya, jadi lagi tuan-tuan lebih bermakna dan lebih berfaedah lagi belajar nahwu dan saraf. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhizna bil azaib wal jaraim ya karim. Rabbi shfina min kulli da' wa afina minal bala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.